Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Sejarah Kamu. Okey, hari ini kita teruskan dengan 1.6 tafsiran dalam sejarah. Okey. Dalam tafsiran dalam sejarah ni apa yang dibincangkan dalam bab ini adalah apakah tafsiran? Maksudnya apakah tafsiran dalam sejarah? Tafsiran ni adalah satu penerangan, penceritaan. Kita bercerita lah, maksudnya kita bercerita, kita bagi pandangan, kita bagi penerangan tentang sejarah berdasarkan kepada maklumat sejarah yang kita dapat. Seperti yang saya terangkan sebelum ni, kaedah penyelidikan tu, kaedah penyelidikan sejarah tu ada berapa? Ada 3 kan. Yang pertama, kaedah bertulis, kaedah lisan, dan yang ketiga adalah kaedah arkeologi. Okey, ketiga-tiga kaedah inilah yang kita perlukan, yang pengkaji perlukan, pengkaji sejarah perlukan untuk membuat tafsiran dalam sejarah, untuk membuat penerangan, nak bercerita berkaitan dengan sejarah berdasarkan kepada kaedah tadi. Maksudnya berdasarkan kepada maklumat sejarah yang diperoleh lah. Okey, boleh tak kita buat penerangan tentang fakta sejarah suka-suka hati? Tak boleh, sebab mesti ada fakta, mesti ada sumber maklumat yang tepat, yang betul berkaitan dengan sejarah yang kita nak cerita tadi tu, ataupun kita nak buat tafsiran, ataupun kita nak bagi penerangan tentang sejarah. Kita tak boleh sesuka hatilah buat penerangan tanpa berdasarkan kepada fakta ataupun sumber maklumat yang tepat ataupun sahih. Tafsirnya, tafsiran kita bercerita. Contohnya kalau kamu nak buat sejarah tentang apa? Tentang tokoh, kamu nak buat berkaitan dengan Ngah Ibrahim kan? Ngah Ibrahim ataupun kota Ngah Ibrahim dan sebagainya. So mesti ada apa? Mesti ada sumber maklumat yang betul berkaitan dengan Ngah Ibrahim. Contoh dia kaedah bertulis, kamu boleh dapatkan buku-buku yang berkaitan dengan Ngah Ibrahim. Ataupun kaedah lisan, kamu boleh temu bual dengan siapa-siapa yang ada hubung kait dengan Ngah Ibrahim, saudara jauh dan sebagainya ke, kalau ada lagi dan sebagainya, boleh, tak ada masalah. Dan yang ketiga kaedah arkeologi, kamu boleh pergi kat dia punya kota Ngah Ibrahim, kamu boleh dapatkan bahan-bahan arkeologi dekat situ yang boleh kamu buat penerangan ataupun tafsiran berkaitan dengan sejarah. Tak ada masalah. Ataupun kamu nak buat tokoh, contoh Datuk Lee Chong Wei. Saya minat Datuk Lee Chong Wei lah kan. Datuk Lee Chong Wei, kamu nak buat tokoh berkaitan dengan dia, boleh, tak ada masalah. Kamu kena buat temu bual, kaedah lisan dengan dia dan sebagainya untuk dapatkan maklumat. Tak boleh sesuka hati buat tafsiran sendiri tanpa berdasarkan kepada maklumat sejarah. Okey. Yang kedua adalah mengapakah wujud perbezaan tafsiran dalam sejarah. Okey, sebab apa wujudnya perbezaan sejarah ni? Orang ni cakap macam ni, orang ni cakap macam ni. Wujudnya perbezaan tu sebab apa? Sebab mungkin dia ada tujuan dia yang lain. Mungkin dia ada ideologi ataupun pandangan dia yang berbeza dan sebagainya. Mungkin dia ada maklumat-maklumat yang diperolehi. Sebab terlalu banyak sangat maklumat-maklumat sejarah yang boleh diperoleh. Dan apabila banyak maklumat tu, banyaklah tafsiran sejarah yang boleh dibuat. Mungkin berbeza di antara satu sama lain. Tapi objektif dia adalah hasilnya mesti berdasarkan ataupun tepat. Apa yang dicerita tu mesti tepat ataupun mesti berdasarkan kepada maklumat yang betul. Maksudnya kena tepat lah. Maksudnya maklumat yang dia dapat tu, dia boleh buat tafsiran sejarah mengikut pandangan dia, tetapi mesti maklumat yang sejarah yang dia dapat tu mesti betul. Maksudnya tak boleh sesuka hati buat pentafsiran sejarah mengikut pandangan sendiri tanpa berdasarkan pada bukti. Okey? Kita teruskan dengan poin yang ketiga, iaitu apakah kepentingan tafsiran dalam sejarah. Apakah kepentingan tafsiran dalam sejarah? Sebab apa penting? Kalau dalam buku teks tu, kalau kamu tengok muka surat 18 kalau tak salah. Okey. Dia ada bagi tiga apa kepentingan sejarah ni, tafsiran dalam sejarah. Yang pertama adalah menggalakkan. Maksudnya menggalakkan apa? Menggalakkan kita membuat tafsiran sejarah ni dalam pelbagai sumber yang kita dapat. Maksudnya banyak sumber,
kita boleh guna banyak sumber tu untuk kita buat satu kajian sejarah yang tepat. Itu menggalakkan kita menggunakan pelbagai sumber. Maksudnya memberi ruang kepada kita untuk mendapatkan segala maklumat daripada mana-mana sumber dan sebagainya untuk kita buat tafsiran dalam sejarah. Sebab yang saya dah terangkan, maksudnya melalui 3 kaedah tadi tu. Kaedah bertulis kita boleh dapat, kaedah lisan kita boleh dapat, dan kaedah arkeologi kita boleh dapatkan untuk kita terangkan berkaitan dengan sejarah. Okey. Yang kedua adalah mendorong kita berfikiran kritis dan kreatif. Maksudnya dia nak kita berfikiran terbuka. Maksudnya kita boleh dengan maklumat tersebut tu kita dapat meningkatkan kefahaman kita, meningkatkan kreativiti kita, meningkatkan tahap kreatif dan kritis kita tu. Maksudnya kita dapat menilai sejarah itu, kita boleh dapat seberapa banyak maklumat ni kita boleh dapat. Maksudnya dengan daripada itu kita dapat kita dapat pengajaran, kita dapat idea, kita dapat maklumat yang lebih tepat. Okey, dan yang ketiga adalah menilai sejarah ni dari aspek yang sama tapi sudut yang berbeza. Contoh dia, saya bagi contoh Datuk Lee Chong Wei lah. Datuk Lee Chong Wei senang lah kan. Contoh yang mudah lah. Datuk Lee Chong Wei ni maksudnya kita nak kaji tentang Datuk Lee Chong Wei. Kita nak kaji tentang Datuk Lee Chong Wei tapi sudut yang berbeza. Sudut yang berbeza. Maksudnya yang pertama orang tu dia nak cerita berkaitan dengan kegemilangan Datuk Lee Chong Wei, boleh. Tak masalah. Yang kedua orang tu dia nak cerita tentang zaman kejatuhan Datuk Lee Chong Wei, pun boleh, tak ada masalah. Yang ketiga dia nak cerita berkaitan dengan orang yang ketiga ni, dia nak cerita tentang sumbangan Datuk Lee Chong Wei kepada negara, boleh, tak ada masalah. Orang yang sama tapi kita buat penerangan sejarah tu daripada aspek yang berbeza. Okey, itu tak ada masalah tu. Sebab tu itulah kepentingan sejarah, tafsiran dalam sejarah. Okey, yang seterusnya, poin yang terakhir adalah apakah contoh tafsiran. Saya bagi dah contoh tadi. Contoh Datuk Lee Chong Wei. Kita boleh buat Datuk Lee Chong Wei. Kita buat tafsiran berkaitan dengan dia. Kita boleh buat penerangan tentang dia. Kita nak buat cerita tentang sekolah ni pun boleh. Sekolah SMK Tengku Menteri. Kita nak cerita tentang SMK Tengku Menteri pun boleh. Tak masalah. Kita cerita berkaitan dengan sejarah kegemilangan ke, zaman penubuhan ke dan sebagainya. Kita nak cerita tentang tenaga pengajar yang ada dalam sekolah ni ke, lepas tu kepentingan sekolah ni pada masyarakat di kawasan Cagak Jering ke, boleh, tak ada masalah. Maksudnya kesemua tu tafsiran tu berbeza tapi benda yang sama. SMK Tengku Menteri tapi sudut penceritaan tu pelbagai, banyak sumber yang kita boleh dapat melalui 3 kaedah tadi tu. Okay, itu saja untuk 1.6 tafsiran dalam sejarah. Okay, saya harap kamu semua dapat faham. Kalau tak dapat faham, kalau tak faham, boleh kontak saya lah, ya. Bagi mesej kat saya dan sebagainya. InsyaAllah saya akan cuba bantu kamu mana yang kamu tak faham. Okay, itu saja. Kita jumpa kita jumpa kelas yang berikutnya lah. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.